Okey, baik. Dalam video cikgu yang kedua pula hari ni, okey, cikgu nak kita pergi kepada contoh kita yang kedua. Okey, sebenarnya boleh je cikgu nak buat tadi terus, tapi cikgu rasa tak sesuai. Okey, terlalu panjang, nanti kamu pening. Okey, kita pergi kepada contoh kita yang kedua. Okey, contoh kedua ni kita baca dulu soalan dia. Okey, persamaan ini menunjukkan tindak balas antara zinc dan juga asid hidroklorik. Tengok dulu persamaan. Okey, kadang-kadang dalam kertas 1 atau kertas 2 ni persamaan yang diberi tu tak seimbang pun. Okey, tugasan kamu sebelum kamu mulakan pengiraan, pastikan dahulu persamaan yang diberi itu adalah seimbang. Okey, cuba tengok di kiri dan kanan. Okey, adakah bilangan zinc dia sama kiri dan kanan? Okey, tengok pula pada bilangan H dan juga pada bilangan Cl. Okey, kita tengok dah seimbang kiri dan kanan. Okey, kita tengok balik pada soalan dia. Okey, soalan dekat sini adalah kira jisim zinc yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik berlebihan untuk menghasilkan 6 desimeter padu gas hidrogen pada keadaan bilik. Okey, contoh yang pertama tadi dia melibatkan jisim. Okay, tapi contoh yang kedua ni dia ada dua benda yang kita kena ambil kira, iaitu jisim dan juga isi padu. Dan diberi dalam soalan juga dia bagi JAR bagi zinc adalah 65, JAR bagi klorin adalah 35.5 dan isi padu molar yang digunakan disebabkan dia adalah pada keadaan bilik, so 24 desimeter padu. Okey, sebelum ni cikgu dah terangkan langkah-langkah. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Okey, tulis persamaan kimia yang seimbang. Bila kamu buat soalan pengiraan ni, cikgu galakkan kamu buat step by step. Tulis L1, L2, L3. L tu maksudnya langkah. Okey, langkah 1. Langkah 1 adalah zinc plus 2HCl produce zinc chloride plus H2. Okey, plus hidrogen gas lah. Okey, dapatkan maklumat semua, keluarkan semua maklumat yang ada. Okey, langkah kedua adalah tulis maklumat dan juga soalan di bawah formula kimia. Okey, daripada soalan tersebut, yang diberi adalah isi padu bagi hidrogen gas. So, tuliskan isi padu hidrogen gas dia 6 desimeter padu. Okey, yang kedua yang diberi adalah yang diminta adalah jisim bagi zinc. Okey, cuba kamu tengok yang diberi adalah isi padu, yang ditanya adalah jisim. Nampak tak sama di situ? Okey, bila tak sama, keyword di sini adalah kamu kena cari juga bilangan mol. Okey, yang ketiga adalah kira bilangan mol. Okey, disebabkan bilangan mol yang diberi di situ adalah disebabkan maklumat yang diberi dalam tu adalah dalam bentuk isi padu. So, bila kamu kira bilangan mol, mesti kaitkan dengan isi padu. Kamu tak boleh kaitkan dengan jisim sebab yang diberi adalah isi padu. So, gunakan bilangan mol ataupun number of mole is equal to volume over molar volume. Okey, ataupun isi padu bahagi dengan isi padu molar. So, isi padu ni molar ni boleh jadi sama ada isi padu bilik ataupun pada STP seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni. Okey. Jadi bilangan mol yang kita nak kira di sini adalah bilangan mol bagi hidrogen. So, bilangan mol bagi hidrogen adalah, kamu tahu bilangan isi padu hidrogen diberi adalah 6 desimeter. Di sini kamu kena tengok betul-betul sebabnya unit dia penting. Kalau ditulis dalam sentimeter padu, so tukarkan dia dahulu kepada desimeter padu dengan bahagikan kepada 1000. Tapi disebabkan dia dah beri isi padu ni dalam unit desimeter padu, so kamu boleh gunakan terus sahajalah. So 6 bahagi dengan 24. So 6 bahagi dengan 24 sama dengan 0.25 mol. Okey, bilangan mol ni adalah 0.25 ni adalah untuk hidrogen. Okey, so kita tahulah daripada persamaan ni yang hidrogen terhasil adalah sebanyak 0.25 mol sahaja. Okey, kita tengok langkah yang keempat. Langkah yang keempat tadi cikgu dah kata tadi adalah bandingkan nisbah mol. Bagi siapa yang tak faham lagi apa maksud lengkap dengan bertindak balas adalah, cikgu tunjukkan ni. Cikgu ada ini je, cikgu ada buat masa ni. Sekeping kerupuk. Kerupuk ni kita andaikan dia sebagai tindak balas lengkap. Kenapa tindak balas lengkap? Sebab dia masih berada dalam keadaan sekeping.
So, yang bertindak balas adalah apabila cikgu hanya makan separuh sahaja daripada keropok ni. Okey, cikgu makan separuh. So, yang tinggal adalah separuh lagi. Okey, so yang bertindak balas ni banyak ni sahaja. So, ini yang cikgu makan, ini yang bertindak balas. So, kita nak tahu bilangan mol yang bertindak balas sahaja. Okey, boleh faham itu analogi dia. Daripada persamaan. Okey, nak dapatkan yang lengkap, refer kepada persamaan kimia yang seimbang. Okey, lengkap dia tadi adalah 1 mol zinc. Okey, 1 mol zinc dan hidrogen yang dihasilkan daripada tindak balas ni adalah sebanyak 1 mol juga. Tengok kepada persamaan kimia tadi. Okey, disebabkan dia dah 1 mol kepada 1 mol. Ini akan memudahkan kamu. So, bila 1 mol dengan 1 mol, nilai kita akan dapat, nilai bilangan mol bagi hidrogen 0.25 ni adalah sama dengan bilangan mol bagi zinc. So, kalau nak buat juga penisbahan tak ada masalah. Kalau kamu nak yakinkan diri kamu buat penisbahan tak ada masalah. Tapi bagi cikgu kalau 1 mol kepada 1 mol kita boleh gunakan terus nilai mol dia. 1 mol hidrogen terhasil daripada 1 mol zinc. Tengok di situ. 1 mol hidrogen terhasil daripada 1 mol zinc. Jadi, 0.25 mol hidrogen terhasil daripada, cikgu dah ajar tadi. Ini kita andaikan dia sebagai A, ini sebagai B dan yang sebagai C. Jadi, A bahagi B darab C. 1 bahagi 1 darab dengan 0.25. So, nilai yang kita akan dapat masih lagi sama iaitu 0.25 mol zinc. Disebabkan nisbah dia adalah 1 kepada 1, so ni punya bilangan mol yang bertindak balas juga adalah sama. Sekarang kita dah dapat bilangan mol bagi zinc. So, maknanya kunci dia kita dah tahu. Kita dah tahu kunci bagi dia adalah bilangan mol dia. Kita dah tahu dalam soalan ni 0.25 mol sahaja zinc yang bertindak balas daripada 1 mol tadi. So, langkah kelima adalah selesaikan terus masalah tersebut. So, masalah dia balik kepada soalan. Bila kamu nak selesaikan masalah, baca balik soalan. Soalan tu nak apa? Kira jisim zinc. Kalau dia kira jisim zinc, gunakan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Bahagikan saja. So, atau bila kita nak cari jisim, so jadikan M ataupun jisim sama dengan bilangan mol darab dengan JMR. JMR ni kita dapat daripada mana? JMR ni kita dapat daripada soalan tadi. Cikgu dah kata kalau kertas 1, dia bagi. Kalau kertas 2, tengok dalam jadual berkala. So buatlah 0.25 darabkan dengan 65. So dapatlah 16.25 gram. So itu adalah jisim zinc yang kita nak cari. Kita dah tahu dah macam mana cara kita nak kira. Sebelum tu, cikgu nak kamu tengok dahulu bila kita kamu dah belajar ni daripada 2 video ni. Cikgu nak kamu refer balik kepada buku ni. Ingat lagi tak? Ada bawa balik tak? Yang mana asrama yang tak ada bawa balik, bagi tahu cikgu. So cikgu boleh snapkan lah gambar tu untuk kamu. Supaya kamu tak ketinggalan lah daripada kawan-kawan yang lain. Ataupun kalau kamu segan nak suruh cikgu, suruh kawan-kawan kamu yang snapkan. Tak ada masalah. Yang mana yang mudah. Kita nak cari yang mudah lah. So, modul pengajaran dan pembelajaran ni cikgu nak kamu refer kepada, rujuk kepada muka surat. Start daripada muka surat 68 sehingga habis iaitu pada muka surat 72. Sebenarnya kalau dah habis, dah belajar tentang persamaan kimia ni, yang lain tak ada masalah untuk kamu selesaikan. Cuma macam cikgu cakap tadi lah, kalau kamu ada masalah, tak tahu macam mana cara nak kira, sebab dalam buku ni dia dah letak dah ada jawapan yang akhir di bawah ni. So, bila kamu buat, so kamu tahulah sama ada cara pengiraan kamu betul atau tidak. Kalau salah, kalau tak dapat jawapan ke apa ke, terus call cikgu. Jangan malu, jangan segan. InsyaAllah cikgu akan bantu apa yang termampu. Selesaikan dahulu yang itu, baru kita akan pergi kepada bab yang keempat iaitu jadual berkala unsur atau table of element. Untuk minggu ni, cuba selesaikan dahulu tentang persamaan kimia. Last sekali persamaan kimia. Habiskan bab yang ketiga dahululah. Ada masalah, jangan lupa, jangan segan, telefon, call cikgu, WhatsApp pun boleh. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang berbeza. Assalamualaikum.